First issue is penipuan dalam pilihan raya umum ke-13. Oleh kerana penipuan ini berlaku di bawah pengawasan Pesuruhjaya SPR yang ada sekarang, tuntutannya jelas bahawa kesemua 7 orang Pesuruhjaya yang ada sekarang ini mesti meletak jawatan dan tidak ada kompromi on this. And I think Najib knows. Jadi yang kedua, oleh kerana sistem pilihan raya kita ini banyak dicemari dengan pelbagai masalah, jadi kita menuntut supaya reformasi yang penuh, termasuklah soal daftar pengundi dan sebagainya, tidak cukup dengan hanya diletak di bawah satu jawatan kuasa Select Committee Parlimen, because we went through the whole thing dulu. Dulu dia kata nak letak di bawah PSC, kemudian segala penambahbaikan pilihan raya akan dibuat. Precisely kerana itulah juga, oleh kerana kita memberi ruang kepada mereka, masa yang diambil itu bukan digunakan untuk menambah baik pilihan raya, sebaliknya digunakan untuk menambah undian tu masa yang ada. Jadi sebab itu we are not going to fall for the same trick twice. Jawatan kuasa terpilih itu langsung tidak ada kesan kalau contohnya ahli-ahlinya itu monopoli PN. Jadi seolah-olah wakil kita ini nanti hanya digunakan untuk menghalalkan segala bentuk penipuan yang berlaku. So kita tetap akan menolak jawatan kuasa terpilih. Malah saya rasa pandangan yang dibuat oleh bekas pengurusi SPR Tan Sri Rashid bahawa masalah pilihan raya kita ini lebih besar daripada soal di bawah parlimen ataupun Jabatan Perdana Menteri. Masalahnya ialah keseluruhan sistem itu perlu diperbaiki. Dan tuntutan beliau bahawa perlu ada satu Suruhanjaya Diraja yang melihat secara keseluruhan reformasi pilihan raya itu lebih penting dan perlu dijawab oleh Perdana Menteri apabila komen itu datang daripada bekas pengurusi SPR sendiri. So are you PKR supporting that move for an RCI Wadi Nizam? No, in fact, okay, we have announced it much earlier than cadangan yang datang daripada Tan Sri Rashid. Apabila Kerajaan Pulau Pinang mengumumkan penubuhan satu tribunal di bawah Public Inquiry Act 1952, kalau tidak silap saya, kuasa yang ada seperti yang disebut oleh saudari Izzah tadi, kuasa yang ada kepada Suruhanjaya yang ditubuhkan oleh negeri itu sama dengan kuasa sebuah Suruhanjaya Diraja. Jadi negeri Pulau Pinang sudah umumkan Selangor dengan Kelantan, kita sekarang sedang berbincang dengan Pulau Pinang sama ada cukup dengan hanya satu Suruhanjaya ataupun perlu ada Suruhanjaya di negeri Selangor dan Kelantan. In fact, by that virtue that we have announced a commission at the state level under the jurisdiction of the state but the same authority and power equivalent to the Royal Commission, that means that all along we have demanded a thorough investigation equivalent to an RCI. So definitely, kalau ada RCI yang terms of reference-nya itu menyeluruh untuk menentukan reformasi pilihan raya, I'm sure all the parties Pakatan Rakyat will agree, but with a big but, it cannot delay the immediate actions that have to be taken to remedy the fraud of last general election. Maknanya peletakan jawatan semua Pesuruhjaya SPR perlu berlaku. Maknanya undi semula di kawasan-kawasan yang dibuktikan berlaku penipuan, ada 30 yang disyaki, perlu berlaku with or without RCI. Maknanya hentikan semua pindaan undang-undang dan persempadanan semula sehingga Pesuruhjaya baru itu dilantik with or without RCI must happen. We don't want to repeat previous incidents where dia umum sesuatu RCI ke PSC ke hanya untuk melengah-lengahkan dan mengalih pandangan. Okey. Kita dah just now at the press conference where he said until now Persay still don't know what is the aim of the KR rally, but Persay will support it if the rally call for the resignation of the C. Yeah. So your comment? So we have maintained that three objectives very clear daripada hari pertama. Pertama, our first demand ialah menuntut supaya semua Pesuruhjaya SPR meletak jawatan serta-merta dan lantikan baru pada peringkat interim dipersetujui secara bersama oleh dengan Pakatan Rakyat. Yang kedua,
pilihan raya semula di 30 kawasan parlimen yang diragui berlaku penipuan seperti mana yang telah kita ulang sebelum ini. Dan yang ketiga, hentikan segala bentuk pindaan dan persempadanan semula yang sedang dibuat sehinggalah Pesuruhjaya baru yang diterima secara bersama oleh pakatan dan juga civil society dilantik. That is very clear. And I think Datuk Ambiga is also supportive of it. Dan esok insya-Allah kita akan umumkan tuntutan kita dengan lebih jelas lagi mengenai bentuk reformasi pilihan raya yang kita mahukan selaras dengan perhimpunan 15 Jun yang kita akan umumkan esok dengan lebih. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.